Assalamualaikum kepada anda semua di luar sana. Anda bersama saya Afi Ipin. Dalam video kali ini, saya akan kongsikan dengan anda semua kebaikan dan juga keburukan kad kredit. Mungkin ada di antara kita yang baru dapat kerja, fresh grad. So, mereka mungkin confused sama ada mahu ke tidak memiliki kredit kad ni. Ataupun mungkin ada yang sudah pakai kredit kad tapi tak sure apa itu kegunaan kredit kad. Macam mana kita boleh dapat sepenuhnya benefit kad kredit tersebut. Okey, so dalam video kali ini saya akan kupas berkenaan dengan kelebihan sekiranya kita pakai kredit kad dan juga bahayanya kita pakai kredit kad ni. Okey, so jom kita tengok. Sebelum tu, kita tengok dulu apa itu definisi kad kredit. Okey, daripada kamus Google, dia bagi tahu a small plastic card issued by the bank or financial institution that allowing the holder to purchase goods or services on credit. Maksudnya kat sini, sekiranya kita ada kredit kad tu, kita boleh beli barang atau kita boleh bayar sebarang perkhidmatan secara hutang. Barang tu kita ambil dulu dan kita bayar kemudian. So itulah orang kata apa definisi kad kredit tersebut. Okey, so kita tengok dia punya kelebihan yang pertama, kebaikan dia. Okey, kebaikan yang pertama adalah sekiranya kita membeli menggunakan kredit kad, kita akan dapat cashback. Benda ni kena tengok certain kredit kad. Ada certain kredit kad dia bagi cashback dan ada cashback tersebut dia boleh dapat sehingga 8% cashback. So maksudnya kalau kita belanja RM100, kita cuma perlu bayar RM92 sahaja. Itu maksud cashback ni. Maksudnya kita ni lagi jimat lah perbelanjaan kita tu. Sebagai contoh, kalau kita ada satu kad kredit tu, nama dia Maybank Ikhwan. Okay? Maybank offer kredit kad tu, sekiranya kita isi minyak dekat Petronas pada hujung minggu, kita akan dapat cashback sebanyak 8%. So 8% tu banyak juga tu. So sekiranya kalau kita isi minyak RM100, nanti kita akan dapat pulangan tunai sebanyak RM8. Berbanding kalau kita pakai cash, so kita tak dapat apa-apa lah. Macam tu. Okay, so yang kedua, kebaikan yang kedua adalah kita akan dapat reward point. Point ni juga berbeza-beza di antara kredit kad tu. Jadi kita kena survey yang mana kredit kad yang sesuai dengan kegunaan kita. Sebab setiap kredit kad dia ada kegunaan dia yang spesifik. Sebagai contoh, kredit kad ni untuk isi minyak. Kredit kad ni kalau guna untuk beli barang dapur, kita dapat banyak point. Okay, kredit kad ni kalau kita beli barang gadget, kita dapat sikit point. So kita kena tengok yang mana kita punya penggunaan yang paling banyak dan kita cari kredit kad yang memenuhi kriteria yang selalu kita nak pakai tu. Macam tu. Dan point ni bukan sikit tau. Okay? Ada kawan saya, dia hanya menggunakan point kredit kad sahaja, dia boleh belikan oven kepada mak dia. Dia boleh belikan dia boleh beli iPad, dia boleh dapat tebus. Dia tebus kredit kad tu, dia tebus point tu, dia boleh dapat tiket flight secara percuma. So macam-macam kita boleh buat dengan point daripada yang kita dapat daripada kredit kad ni. So dia punya point tu pun bergantung kepada bank tu lah. Ada setiap bank dia bagi offer, bulan ni dia nak bagi benda ni, bulan ni nak bagi benda ni. So kita boleh tebus benda tu menggunakan point yang kita dapat setiap kali kita berbelanja menggunakan kad kredit. Okey, so itu adalah kebaikan yang kedua. Okey, kebaikan yang ketiga adalah kita tak perlu bawa cash banyak-banyak. So ini menjimatkan masa kita. So bila kita tak perlu bawa cash banyak-banyak, jadi kita tak perlu susah-susah setiap kali kita kehabisan duit, kita nak pergi withdraw dekat bank. Bila kita nak pergi withdraw, kita kena beratur, kita kena cari parking. So dia makan masa dekat situ. Berbanding kalau kita pakai credit card, kita tak perlulah nak bawa duit cash tu banyak-banyak. Dan kalau ikutkan pada masa sekarang ni, kalau kita lihat, lebih kurang boleh kita kata 90% kita punya perbelanjaan seharian tu sebenarnya boleh pakai dengan kredit kad sahaja. Kita pergi pasar raya, kita boleh pakai kredit kad. Kita makan KFC, kita boleh wave kredit kad. Kita makan McD, kita boleh bayar by kredit kad. Kita order Grab food, kita boleh bayar by kredit kad. Nampak tak dekat situ? So adalah juga certain thing yang kita tak boleh pakai kredit kad. Tapi majoritinya sekarang banyak kedai, banyak merchant yang dia dah terima pembayaran secara elektronik, secara paywave, secara masukkan PIN. So kalau kita ada kredit kad ni, kalau kita tak bawa cash pun dia tak jadi banyak masalah lah. Macam tu. Dan juga kita juga boleh mengurangkan risiko kehilangan duit. Kalau kita bawa cash banyak-banyak, katakanlah kalau dompet kita hilang.
So dompet kita kata kalau kita ada 1,000 dalam tu, kalau dompet kita hilang, jadi habislah RM1,000 tu. Kita kalau tak jumpa, tak adalah. Tapi kalau kita pakai kredit kad, katakan kita letak, kita standby RM100 je dalam beg duit tu. Jadi kalau dompet kita hilang, RM100 je lah yang hilang. Kredit kad kita boleh call bank nak block kad tu. Bila kita call bank, bank akan block on the spot kita punya kad tu. Jadi selamatlah kita punya duit di dalam kad kredit tu. So pakai kredit kad juga boleh mengurangkan risiko untuk duit kita hilang. Okey? Itu benefit yang ketiga. Benefit yang keempat adalah kita boleh tengok track record pembelanjaan kita. Maksudnya bulan lepas kita boleh tengok kita belanja dekat apa, kita beli apa. So benda ni dia menyebabkan dia boleh membuatkan kita lagi berhemah untuk berbelanja pada bulan depan. Contoh pada bulan ni kita tengok, bulan lepas ni aku banyak beli benda-benda yang tak patut aku beli ni. So bulan depan kita boleh setiap kali nak berbelanja kita boleh tengok balik yang mana pembelanjaan yang tak patut tu, so kita tak perlu buat. Berbanding kalau kita pakai cash, kadang-kadang kita tak tahu pun duit kita tu pergi mana. Nampak tak? Kalau kita pakai cash, kita dapat gaji, kita withdraw RM1,000, kita withdraw RM2,000, tiba-tiba duit tu habis. Bila nak ingat balik, kat mana duit aku pergi? So tak tahu, tak nampak duit tu pergi mana. Biasanya ingatan manusia ni, hari ni ingatlah, esok lusa you tak ingat dah apa yang you belanja hari ni. Jadi kalau you pakai credit card, semua benda tu akan tercatat di dalam you punya purchasing history. Jadi you boleh tengok dekat mana sebenarnya duit yang banyak habis. So kita buat balik untuk bulan depan. Nampak tak? Itu adalah kebaikan yang keempat. Okey. Kebaikan yang kelima sekiranya kita pakai credit card adalah kita boleh buat pinjaman. Dia bukan pinjaman tau. Kita boleh buat ansuran, kita boleh buat bayaran ansuran secara 0% interest. Okay, sebagai contoh, okay, kalaulah kita kata kita nak beli barang elektrik, katakan kita nak beli TV, harga TV tu katalah RM3,000. Dengan menggunakan kredit kad, kita boleh bayar ansuran jumlah RM3,000 tu tanpa dikenakan sebarang interest langsung. Ini yang dipanggil sebagai 0% installment. 0% interest installment. Jadi contoh kalau kita ada credit card, kita pergi beli TV, kita just swipe kita punya kad tu. Jadi dalam kad kita akan di-charge RM3,000. Okay. So lepas daripada kita buat pembelian tu, kita terus call bank. Kita kata, okay, cik, saya tadi ada buat pembelian TV berharga RM3,000. Jadi transaksi tu saya nak pecah kepada 36 bulan punya payment. Jadi RM3,000 tadi dia akan bahagikan kepada 36 bulan. Sebab apa saya kata 36 bulan? Sebab setakat ni yang saya jumpa kredit kad yang paling lama yang bank offer untuk buat 0% interest ni adalah selama 3 tahun sahaja. Tapi saya tak tahulah, mungkin ada kredit kad yang bagi sampai 4 tahun ke 5 tahun, saya tak tahu. Yang setakat saya tahu, ada bank yang offer sehingga 3 tahun punya installment tanpa dikenakan sebarang faedah. Tapi kena ingat, bila kita punya bayaran bulanan tu, kita kena bayar on time setiap bulan. Kalau kita lambat bayar ataupun kita tak bayar, jumlah yang kita tak bayar tu akan dikenakan interest. Dan interest dia sangat-sangat tinggi. So hati-hati dekat situ kalau kita nak buat 0% interest punya installment. Okey. Jadi yang terakhir, saya boleh kata yang terakhir lah, yang saya dapatnya sepanjang pengalaman saya pakai kredit kad ni, kebaikan yang keenam yang kita boleh dapat adalah kita boleh bina kita punya credit score. Credit score ni apa tau? Okay. Credit score ni sangat-sangat berguna untuk kita mendapat sebarang kemudahan daripada pihak bank di masa hadapan. Contohnya, okay, kalaulah kita nak buat loan, okay, bila kita nak buat loan rumah ke, loan kereta ke, okay, bila bank dia nak buat risk assessment dekat kita, dia nak tengok sama ada kita ni macam mana perangai kita membayar hutang kita. So bank akan tengok kita punya laporan kredit kita, dan hasil daripada situlah bank akan luluskan permohonan kita ataupun tak luluskan, dan juga kita punya interest rate untuk pinjaman juga ditentukan oleh credit score kita. Jadi kalau kita ada credit card dan kita selalu bayar on time, kita bayar penuh, kita punya laporan kredit itu akan jadi cantik. Jadi in future nak dapat pinjaman dia sangat-sangat mudah, dan juga pinjaman sangat mudah tu satu, dan juga yang paling penting kita akan dapat rate yang lagi rendah berbanding orang lain sebab credit score kita cantik. Tu fungsinya
kita bina kita punya credit score. Benda ni kena jaga. Kalau tak, nanti in future kita nak buat pinjaman, loan kita akan di-reject kalau kita punya credit score kita tak bagus. Okay? So, itu adalah kebaikan yang keenam. Jadi, saya rasa itu dah semua untuk kebaikannya. Jadi, seterusnya kita tengok dia punya keburukan pula. Bila kita pakai kredit kad ni, dia sebenarnya bukanlah keburukan. Maksudnya, ini adalah satu bahaya kalau kita tak pandai pakai kredit kad ni. Okay, so kita tengok. Okay. Dia punya keburukan yang pertama adalah sesetengah kad kredit, dia ada annual fee yang kita perlu bayar. Annual fee ni dia kadang-kadang ada yang RM100, ada yang RM200 setahun kita kena bayar charge untuk kad tu. Tapi kalau tengok sekarang ni sebenarnya dah banyak kredit kad yang bank offer, dia tak memerlukan sebarang annual fee. Tapi kadang-kadang dia letak syarat. Okay, kalau you nak dapat free annual fee tu, you kena spend at least tahun 12,000 ataupun at least tahun 20,000. Itu bank letak syarat. Jadi kita kena tengok balik kita punya credit card tu terma dia macam mana. Adakah dia free, adakah dia waive annual fee tu, ataupun dia waive dengan syarat kita kena buat certain amount punya pembelian. So itu adalah benda yang kita kena aware, yang pertama. Yang kedua, credit card ni sekiranya kita membuat bayaran tu lambat, okey, kita buat bayaran selepas due date, kita akan dikenakan late payment charge sebanyak 1%. Contoh, okay, kita punya due date untuk bayar hutang kredit kad kita tu adalah pada 14 hari bulan. Tapi kita pergi bayar kita punya payment tu 15 hari bulan. Jadi jumlah yang kita tak bayar tu pada 14 hari bulan tu akan dikenakan interest sebanyak 1%. Ya, itu adalah orang kata apa, kekurangan yang kedua. Jadi hati-hati bila pakai kredit kad ni, terus bayar. Okey. Yang ketiga adalah kalau kita membuat pengeluaran tunai. Sekarang kita buat cash advance di dalam kredit kad kita gitu. Contoh, okay, kita ada kredit kad. Okay, bila kita ada kredit kad, kita pergi cocok dekat ATM dan kita keluarkan duit yang ada dalam kredit kad tu. Maksudnya limit tu. Katakanlah kita punya kredit kad, limit tu RM10,000. Okay? Jadi, kita boleh keluarkan RM10,000 cash daripada kredit kad kita tu. Tapi kena ingat, kalau kita buat benda ni, kita akan dikenakan interest sebanyak 5% per transaction. Contoh, kalau you ada kredit kad, you pergi cocok kat ATM, you keluarkan RM1,000, RM1,000 tu akan dikenakan 5% punya interest. So, kalau RM1,000, 5%, RM50. Banyak tu. Jadi, kalau pakai kredit kad, jangan sesekali kita withdraw duit secara cash di dalam kredit kad kita tu. Sebabnya, itu adalah benda yang sangat-sangat tidak cerdik untuk kita buat bila kita pakai kad kredit. Okey. Itu adalah keburukan yang ketiga. Keburukan yang keempat. Yang keempat adalah interest rate yang akan dikenakan ke atas hutang kad kredit kita yang kita tak bayar selepas due date boleh mencecah sehingga 18% setahun. 18% ni banyak tau. So kalau kita pakai kredit kad, contoh kita guna kredit kad pada bulan ni 3,000 dan bulan depan apabila tiba due date tu kita hanya bayar minimum payment sahaja. Sebab minimum payment ni 5% sahaja. Contoh, kalau RM10,000, 5% dia RM500. Okay? Jadi, katakanlah bulan depan kita bayar RM500 sahaja daripada hutang kredit kad kita. So, bila kita bayar minimum, okay, bank tak kata apa. Bank tak ada kejar kita, bank tak ada call kita, tak ada apa. Kita memang boleh bayar minimum payment. Tapi, apabila kita membuat bayaran secara minimum, lebihan tu, contoh, okay, bulan lepas kita spend RM10,000 and then bulan ni kita hanya bayar RM500 sahaja, lagi RM9,000, baki RM9,500 tadi akan dikenakan interest sehingga maksimum 18%. Dan interest tersebut bersifat compounding. So, kita punya hutang dengan bank akan naik berlipat kali ganda. So, dekat situlah bank akan buat untung untuk perniagaan kredit kad. Jadi, ingat, bila kita pakai kredit kad, kita perlu bayar balik on time apa yang kita bayar. Okey? So, itu adalah antara keburukan kita pakai kad kredit. Okey. Last kali, sebelum saya akhiri video ni, saya nak bagi tahu ciri-ciri siapa yang boleh pakai kredit kad dan siapa yang tak boleh pakai kredit kad. Okey, orang yang boleh pakai kredit kad adalah orang yang mempunyai
tahap disiplin kewangan yang tinggi. Kalau kita rasa diri kita ni jenis seorang yang boros, orang jenis nampak tu nak beli, nampak ni nak beli, so baik kita jangan pakai credit card. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok statistik credit card adalah salah satu hutang yang menyebabkan ramainya orang muda jatuh bankrupt hasil daripada hutang kad kredit. Okey, jadi bila kita nak pakai kredit kad, kita kena pastikan kita punya tahap disiplin kewangan kita berada pada tahap yang tinggi. So, ada orang tanya saya, Afiq, macam mana kita nak tahu sama ada kita ni disiplin atau tak dalam menguruskan kewangan kita? So, senang je. Kita check akaun kita. Ada tak simpanan dalam akaun kita tu sebanyak 3 bulan gaji kita? Contoh, kalaulah katakanlah kita punya gaji 3,000 sebulan. So, dalam akaun simpanan kita ada sekurang-kurangnya RM9,000, maka kita boleh apply credit card. Tapi, kalau you nak simpan sebanyak 3 bulan gaji pun tak lepas, so, baiklah kita jangan pakai credit card. Sebab orang yang tak ada simpanan lah yang selalunya mengumpul hutang kad kredit yang sangat-sangat tinggi. Jadi konklusinya, sekiranya you pakai credit card dan you bayar terus you punya credit card tu, you takkan kena apa-apa pun charge ataupun apa-apa interest sekalipun. Dan dapat lagi benefit-benefit yang saya bagi tahu tadi. Tapi kalau you guna dan you tak bayar ataupun you buat bayaran secara minimum, itulah yang menyebabkan ramainya terjerumus ke dalam hutang kad kredit yang akhirnya menyebabkan kita jatuh muflis. Okey, so saya rasa setakat hari untuk video kali ini itu sahaja perkongsian saya. Sekiranya anda ada apa-apa persoalan, apa-apa pertanyaan berkenaan kad kredit, boleh tulis di ruangan komen di bawah. Dan sekiranya kalau anda juga ada apa-apa cadangan untuk saya buat next video, juga boleh tulis kat komen di bawah. Dan juga sekiranya anda mendapat manfaat dalam video-video yang saya buat ni, bolehlah tekan butang subscribe di bawah. InsyaAllah saya akan buat lagi banyak-banyak video berkenaan dengan kewangan dan juga perniagaan. Sampai kita bertemu lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.